Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan bersih, muafakat sejahtera. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Pengerusi Majlis Syura Kebangsaan, Yang Berusaha Saudara Muhammad Faisal bin Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah, Yang Berusaha Saudara Muhammad Farhan bin Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, Yang Berusaha Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia GPM Malaysia, Yang Berusaha Saudara Julfitri bin Johar, Pengerusi Malaysia for Syria, Yang Berusaha Saudara Syahril Azfar bin Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia for Syria, tetamu-tamu kehormat, para penyumbang, ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Makan Malam dan Muktamar kali ke-51 ABIM, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke Hazrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnianya kita dapat bersama berkumpul di malam yang penuh bermakna, iaitu Majlis Makan Malam Amal 1 dekad menyantuni kemanusiaan oleh Malaysia for Syria MFS. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi mengundang saya pada malam ini, memberikan ucapan penghargaan juga kepada semua perwakilan ABIM yang hadir dari seluruh pelosok negeri yang berkampung di BACC sempena Muktamar Senawi ABIM kali ke-51 dan persidangan antarabangsa Cosmopolitan Islam yang dianjurkan pada hari ini. Ucapan tahniah diucapkan kepada para penggerak Malaysia for Syria kerana berjaya menganjurkan majlis makan malam ini bersempena 10 tahun penubuhannya. Berkat titik peluh perjuangan demi masyarakat Syria khasnya dan masyarakat dunia umumnya diraikan pada malam ini yang istimewa. 10 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat, pastinya banyak lagi kisah dan pengalaman yang mendebarkan sepanjang misi di kawasan-kawasan konflik dan kritikal ini. Di kala krisis kemanusiaan dunia kian meruncing, dek kegopohan kuasa pemimpin-pemimpin yang hilang kompas nilai, usaha bantuan kemanusiaan perlu diteruskan, digiatkan dan disahut oleh generasi seterusnya. Dalam pada itu saya berasa senang hati apabila melihat ramai anak-anak muda yang terlibat dalam gerak kerja Malaysia for Syria dan Global Peace Mission GPM di luar negara, manakala aktif dalam negara melalui Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM yang kini menginjak usia 51 tahun. Ini menunjukkan bahawa belia Malaysia kini bukan saja mampu terlibat secara langsung dalam aktiviti bantuan kemanusiaan global, bahkan belia kita mampu memimpin projek-projek pembangunan komuniti di skala lokal dan antarabangsa. Melihat kepada semangat anak muda kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai warga yang sudah mempunyai kesedaran akan bencana kemanusiaan yang melanda sebahagian saudara-saudara kita, kita harus teguh tekad untuk menyatakan lagi kesedaran akan isu-isu kemanusiaan ini kepada generasi seterusnya. Hadirin hadirat yang dikasihi, sedar tak sedar, kini kita 11 tahun berlalu daripada peristiwa besar yang mengubah dunia, Arab Spring, dan perjuangan rakyat Syria memprotes ketimpangan Presiden Bashar al-Assad. Sepanjang tahun-tahun ini, dunia menyaksikan bagaimana Syria yang satu ketika dulu merupakan antara negara terindah di muka bumi ini berubah menjadi padang jarak, padang terkukur dan medan perang yang tanpa kesudahannya. Konflik yang berlaku meskipun kini sudah sedikit mereda, tetapi masih berlarutan
dan seakan-akan belum ada penghujungnya. Majoriti rakyat Syria berdepan dengan krisis kemanusiaan dan tidak kurang juga yang menjadi pelarian. Lebih 6,7 juta rakyat Syria yang berdaftar sebagai pelarian di seluruh dunia. Satu bilangan yang amat besar dan menandakan begitu teruknya konflik yang dialami di negara tersebut. Keganasan yang berterusan, isu kemiskinan dan kemelaratan dan pandemik COVID-19 telah menambahkan garam ke atas luka rakyat. Sekiranya kemelaratan ini boleh membuat seorang lelaki dewasa terduduk dan menyerah, bayangkan pula kaum wanita, orang tua dan kanak-kanak yang dihimpit kesusahan ini. Dunia tidak melupakan serangan rejim kepada rakyatnya sendiri di Madaya. Bagaimana rakyat dikepung dan berkalan makanan sengaja dihalang yang berakhir dengan kematian anak-anak tak berdosa kerana kebuluran. Ini salah satu daripada peristiwa yang sadis dan menyayat hati yang berlaku kepada rakyat Syria dalam tempoh ini. Yang saya kira hadirin hadirat yang ada di sini tentunya lebih mengetahui dan lebih mengikuti perkembangannya. Di sini kita melihat sudah menjadi satu kewajipan dan kemestian untuk kita bergerak membela nasib rakyat Syria, membela hak mereka sebagai manusia dan hak mereka sebagai Muslim. Saya dimaklumkan bahawa penubuhan Malaysia for Syria ini sendiri merupakan satu langkah sahutan dan gerak hati anak-anak muda Malaysia untuk menyalurkan bantuan segera kepada rakyat Syria yang memerlukan. Malaysia for Syria secara tidak langsung telah menjadi wakil Malaysia dan terkedepan sekali dalam memperjuangkan isu kemanusiaan yang berkait rakyat Syria. Dan hal ini sewajarnya kita banggakan. Kita mengharapkan lebih ramai anak-anak muda kita berjiwa mulia yang mencontohi penggerak Malaysia for Syria, melibatkan diri dalam amal kebajikan dan menjadi cahaya harapan umat yang rahmatan lil alamin insya-Allah. Hadirin hadirat yang dihormati, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 bahawa cinta hati kita Nabi Muhammad SAW dipilihnya dan diutusnya menjadi rahmat buat sekalian alam. Memaknai rahmatan lil alamin ini amat penting dan relevan di dalam kehidupan kita dini hari yang dikelilingi oleh kezaliman, fasad dan kejahilan. Ianya bertepatan dengan moto Malaysia for Syria, iaitu rahmat dan ihsan merentasi sempadan. Sekiranya kita telusuri sirah Nabi SAW, kita akan dapati bagaimana rahmatan lil alamin ini diamalkan oleh baginda. Rasulullah mengajar kita untuk peduli dan menziarahi orang-orang sakit, membantu orang-orang miskin, menyelamatkan orang-orang yang ditindas, untuk menyediakan suaka bagi yang meminta perlindungan. Rahmatan lil alamin yang diamalkan baginda tidak hanya terhad kepada manusia sahaja, bahkan kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada alam sekitar. Baginda melarang binatang dizalimi dan dikurung sehingga mati kelaparan. Baginda melarang pokok-pokok di Mekah dicabut tanpa sebab. Baginda menceritakan kisah seorang wanita yang masuk surga kerana memberi minum kepada binatang, dan inilah maknanya rahmatan lil alamin. Menjadi rahmatan lil alamin bukanlah semata-mata melakukan ihsan kepada yang berhak dikasihi. Ia juga bermaksud melawan kezaliman dan menahan kezaliman daripada terus memudaratkan orang-orang lemah. Baginda bersuara melawan kezaliman penindas, mendoakan balasan buruk kepada pemimpin yang menzalimi umatnya, dan mendoakan balasan baik pula kepada pemimpin yang bersikap baik kepada umatnya. Di dalam konteks kemanusiaan rahmatan lil alamin inilah saya kira kita telah diamalkan dan diterapkan oleh penggerak Malaysia for Syria. Ia merupakan satu usaha yang wajar dijadikan benchmark dan teladan kepada penggerak usaha-usaha kemanusiaan lain di Malaysia ini. Mereka tangkas dalam bergerak dan menyelesaikan masalah jangka pendek serta berusaha menjadi jambatan
kepada masa depan Syria yang lebih cerah. Begitu banyak kejayaan Malaysia for Syria yang boleh dibanggakan. Pembinaan kampung Malaysia di Syria yang dinamakan Syrian Al-Hayah telah menampatkan 52 buah keluarga pelarian Syria yang sebelumnya hidup dalam kamp pelarian yang amat daif. Pembentukan kampung Malaysia ini hasil usaha Malaysia for Syria dan kumpulan NGO lain yang berfikiran panjang dalam menyelesaikan isu umat. Di dalam perkembangan dunia yang semakin bergolak ini, semakin itu pula lah Malaysia for Syria diperlukan untuk meniup semula semangat kemanusiaan yang semakin terhakis daripada masyarakat. Kepedulian perlu dipupuk, kesedaran perlu dipertingkatkan dalam kalangan warga dunia amnya dan rakyat Malaysia khususnya berkenaan isu-isu kemanusiaan. Mudah-mudahan ihsan dan kemanusiaan yang kita zahirkan buat rakyat Syria boleh diamalkan dan dizahirkan buat rakyat Palestin, Burma, Aigur dan lain-lain termasuk rakyat Pakistan yang kini terhimpit akibat tragedi bah besar melanda negara mereka yang memerlukan sokongan kita. Pepatah orang dulu-dulu ada mengatakan, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tidak boleh menafikan bahawa cabaran masyarakat pada hari ini adalah sikap nasionalis yang individualistik, yakni mengutamakan nilai kenegaraan mengatasi sikap kemanusiaan. Sedangkan prasyarat untuk menjadi warga negara itu sendiri, seorang itu haruslah seorang manusia. Maka manakah mungkin manusia itu perlu dipisahkan dari sikap kemanusiaan dalam bertindak sebagai warga negara yang baik dan prihatin. Jika kita berdiam diri dalam memerhati krisis kemanusiaan sejagat dan membiarkan mana-mana jiran kita terbakar rumahnya, maka selama mana rumah kita mampu terselamat sebelum rumah kita pula yang dihinggapi api konflik, seharusnya keupayaan kita untuk membantu insan lain harus diinsafi sebagai satu bentuk pendidikan atau tarbiyah kepada diri kita sendiri, sama ada kita akan mengutamakan kehendak kemahuan diri atau mencukupi keperluan insan lain. Dalam konteks ini, kita boleh bersyukur bahawa kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk berada di posisi mereka yang membantu. Jadi bersamalah kita berusaha membantu semampunya mereka yang memerlukan, sambil mendukung inisiatif cemerlang yang dilaksanakan oleh keluarga besar Wadah ABIM PKPIM melalui agensi kemanusiaannya iaitu Global Peace Mission dan Malaysia for Syria. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Malaysia for Syria atas 1 dekad perjuangan menyantuni khidmat kemanusiaan. 1 dekad bukan tempoh yang singkat, kalaulah bukan kerana izin Allah dan keikhlasan para penggeraknya, mustahil mereka akan kekal lama hingga ke hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada hadirin hadirat yang sudi menjayakan majlis makan malam yang penuh makna ini. Kehadiran semua pada malam ini menggambarkan sokongan padu kepada gerakan kemanusiaan, khususnya kepada Malaysia for Syria. Semoga majlis makan malam ini memperoleh keberkatan daripada Allah Ta'ala dan insya-Allah akan meningkatkan lagi semangat dan kepedulian kita kepada umat dalam misi kita sebagai Khalifah Allah menyebarkan rahmatan lil alamin. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Negeri Sembilan Bersih, muafakat sejahtera.